Ayat ini tuan-tuan atas tajuk perbincangan kita pada pagi ini iaitu menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Menerusi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, Suratul Maidah ayat ke-8, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan seruan ini, memulakan panggilan ini kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita sama-sama manjatkan setinggi-tinggi tanda rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini. Sama-sama kita dapat hadir dan berkumpul, mudah-mudahan dengan perhimpunan kita pada pagi yang mulia ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada pagi yang mulia ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali dalam Suratul Maidah, Suratul Maidah ayat yang ke-8. Suratul Maidah ayat yang ke-8, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun." Sadaqallahul azim. Ayat ini tuan-tuan atas tajuk perbincangan kita pada pagi ini iaitu menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Menerusi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, Suratul Maidah ayat ke-8, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan seruan ini, memulakan panggilan ini kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mereka-mereka yang memiliki sifat keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya orang-orang yang beriman. Jadi kita ni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat ini dalam bentuk perintah. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Allah Ta'ala menyatakan hendaklah kamu senantiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita sentiasa menjadi orang yang menegakkan apa bentuk keadilan dalam hidup kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia. Menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, lagi menjadi saksi yang adil. Saksi hendaklah adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah kebencian kamu itu terhadap sesuatu kaum yang mendorong kamu tidak berlaku adil. Dengan musuh, siapa pun musuh. Musuh dalam selimut, luar selimut, musuh tradisi, apa namanya musuh, pastikan jangan kita benci. Jangan kita benci kepada mereka ini. Sehingga kan kita tidak berlaku adil dalam pelaksanaan sebarang bentuk hukuman. Walaupun musuh. Walaupun musuh. Kena adil. Kalau berhak dimiliki perkara itu, maka kita kena beri hak itu. Wattaqullah, dan i'dilu wa aqrabu littaqwa, dan berlaku adil lah, kata Allah. Sebab dengan berlaku adil itulah hampir sifat kita kepada sifat takwa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kita sentiasa bertakwa kepada Allah. Ittaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Baik, dalam ayat ini tuan-tuan, ada 3 bentuk penjelasan Allah Ta'ala kepada kita orang-orang yang beriman. Yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyeru ataupun memanggil hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman ini
supaya bersikap adil di dalam ucapan dan tindakan. Ucapan kena adil, perbuatan juga kena adil, dan melakukan keadilan ini ingat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kepada orang-orang beriman supaya menjadi saksi. Saat kita diminta menjadi saksi, pastikan jadi saksi mengikut ketentuan yang benar. Tanpa dibuat-buat. Tanpa dibuat-buat. Serta tidak diskriminasi kepada orang lain. Jadi saat kita diminta menjadi saksi, pastikan tuan-tuan dan perempuan jadi saksi yang adil. Dalam hal ini tuan-tuan, dalam PK. Nak menjadi saksi yang adil ini, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini, dalam PK menyatakan bahawasanya nak jadi saksi yang adil ini, di antara syaratnya ialah mestilah Islam. Begitu ketat. Nak jadi saksi ni, begitu ketat. Saksi nikah pun tuan-tuan, saksi nikah, ketat syarat dia. Kena ada saksi. Ramai 2 orang. Bukan setakat itu, malah saat juru nikah, aku nikahkan dikau dengan fulanah binti fulanah dengan mas kahwinnya bla 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 bla, tunai. Siapa yang nak mengesahkan nikah itu? Tok Qadhi akan tengok saksi dia. Oh, mantap saksi. Sah tak? Kalau dia kata tak sah, Ustaz, buat balik. Maknanya Tok Qadhi ni tak boleh kata aku yang mengesahkan. Tengok saksi. Tengok saksi. Saksi kata okey, okey. Kata tak okey, ulang balik. Nampak saksi nikah je tuan. Baru saksi nikah tu. Punya mantap tak mantap dia punya kedudukan itu. Jadi dalam hal ini kita melihat bagaimana nak menjadi saksi, ini bukan saksi nikah umumnya ialah pertamanya Islam. Dan yang keduanya ialah mukallaf. Mukallaf ni dia boleh beza di antara baik, buruk, baik. Itu saksi. Dan yang ketiganya ialah merdeka. Maksudnya merdeka bukan hamba. Dan ini kita semua merdeka lah. Dan yang seterusnya ialah bermaruah. Nak jadi saksi ini mesti ada maruah dalam hidup dia. Orang yang tidak ada maruah tidak boleh menjadi saksi. Sebab saksi ini akan menentukan salah tak salah seseorang itu. Dalam mahkamah pun dia akan melihat saksi itu sendiri. Ini saksi begitu, keterangan dia begitu penting dalam nak menjatuhkan sebarang hukuman. Tak cukup saksi dalam Islam contohnya, untuk nak menjatuhkan hukuman contoh apa? Zina misalnya, kena ada 4 orang saksi. Kalau ada 3 saksi, tak jalan. Kena ada 4. Itu begitu pentingnya saksi dalam Islam. Dan juga adil. Adil dalam yang dimaksudkan sini ialah menjauhkan diri daripada melakukan dosa-dosa besar. Allahu Akbar. Nak jadi saksi ni bang, tak semudah itu. Menjauhkan diri daripada melakukan dosa besar. Dan juga tidak melakukan dosa-dosa kecil. Allahu Akbar. Belum kata macam mana nak jadi saksi ni. Inilah ketetapan agama kita saat diminta menjadi saksi. Dan seterusnya tidak ada tomahan ke atas dirinya. Nak menjadi saksi ini tidak ada tomahan. Kalau ada tomahan, ini tak betul punya orang, ini tak betul. Yang tu bang, kalau ada tomahan seumpama itu, maka saat itu kita tidak boleh mengambil dia sebagai saksi. Dan seterusnya ialah tidak menjadi musuh kepada orang yang didakwa. Setiap kita ni saya ingat ada musuh kot. Ke tak ada musuh? Sama ada baik ataupun sebaliknya. Yang baik pun kadang-kadang ada musuh. Yang tak baik apatah lagi. Ini tuan-tuan dalam hidup kita. Saat kita nak mendakwa seorang itu, jangan cari musuh dia. Kalau nak cari musuh dia bang, memang dia kata memang ni pun tak betul. Saat kita nak menjadi saksi ni, pastikan jangan cari jangan cari musuh terhadap orang yang didakwa ini. Kalau cari musuh, confirm dah tentu orang ini tidak boleh menjadi saksi. Ini tuan-tuan di antara prasyarat yang diperintahkan oleh Allah saat kita diminta menjadi saksi. Dan yang ketiganya dalam ayat ini juga bagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada kita orang beriman. Kita lihat bagaimana ayat ini disusuli dengan
larangan menjadi ataupun larangan melakukan kejahatan terhadap orang yang kamu benci, sehingga kan mendorong kamu tidak berlaku adil. Siapa pun mereka bang. Tambah pula musuh. Musuh ni dalam selimut, luar selimut, tradisi, saat kita nak meletakkan keadilan itu pasti kena adil. Pasti kena adil. Jangan kata ini musuh ni tak boleh dapat. Yang ini musuh tak boleh dapat. Yang ini musuh tak boleh kita bagi. Saat kita nak bagi keadilan itu, pastikan semua merata dari sudut keadilan itu. Baik. Dalam ayat ini tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam 3 bentuk ini. Yang saya nak highlight ialah dalam bentuk keadilan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adil ini seperti mana yang kita maklum, iaitu meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Dari kefahaman keadilan itu, iaitu meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, dan lawan kepada keadilan itu ialah kezaliman. Lawan kepada keadilan itu zalim. Orang yang melakukan keadilan, insya-Allah dia tidak melakukan kezaliman. Orang yang melakukan kezaliman, pasti dia tidak adil dalam hidup dia. Dan adil ini tuan-tuan yang mudah kita faham. Contoh, meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Contoh, kita beli kasut. Kasut semahal mana pun, semahal mana yang kita beli kasut, letaknya di kaki. Semahal mana kasut yang kita beli, kasut itu diletak. Adilnya kita ini iaitu meletakkan kasut itu di kaki. Orang tak letak kat kepala kasut. Orang tak letak nak jadikan dia rantai ke misalnya. Bilik air tu, tempat yang kotor pun, kasut yang semahal itu kita guna pakai untuk masuk bilik air misalnya. Kita tak letak dalam masjid. Kita tak letak dalam bilik tidur kita. Paling tidak pun letak di ruang tamu. Paling tidak pun ada tempatlah khusus yang kita letak kasut biasanya dalam rumah dan sebagainya. Itu pun dalam rumah pun dia buka pintu. Itu adil kita meletakkan walaupun semahal mana kasut itu di luar. Kopiah yang kita pakai, semurah mana sekalipun, letaknya di kepala. Ada orang letak di kaki? Tak ada bang. Itu namanya orang gila nama itu. Jadi kopiah semurah mana sekalipun, maka tempatnya ialah diletakkan di atas kepala. Ini mudah nak kita faham dari sudut konteks keadilan ini. Baik. Dalam hal ini tuan-tuan, bagaimana keadilan ini yang Nabi sebut, sehingga di akhirat kelak bagaimana Allah Ta'ala menaungi 7 golongan, di antaranya ialah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Di antaranya pemimpin yang adil ini Allah Ta'ala sebut mengenai dengan mereka ini, bagaimana Allah Ta'ala akan menaungkan mereka ini di akhirat kelak. Jadi pemimpin yang adil ini tuan-tuan, kita ini semua sebagai pemimpin. Kita semua ini sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati, kata Allah. Semua kita ini sebagai pemimpin dan kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita pimpin. Nah, sekecil-kecil kepimpinan kita apa tuan-tuan? Sebagai seorang suami. Suami kena adil dengan isteri, dengan anak-anak, dengan tanggungan dia. Beri makan, beri minum, beri pelajaran. Ini semua tuan-tuan perlu kepada sifat adil ini di bawah pemerintahan ataupun di bawah tanggungjawab kita. Ini belum dikira lagi pemimpin-pemimpin yang lebih atas dan atas dan atas. Makin atas, makinlah tinggi tanggungjawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, pemimpin yang adil akan dinaungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Allah Ta'ala akan menaungi mereka ini saat kesukaran di akhirat kelak. Dan untunglah mereka-mereka, di antaranya ialah pemimpin yang adil, dan beruntunglah mereka ini dapat melaksanakan keadilan dalam kehidupan dia. Dalam satu kitab tuan-tuan, dalam satu kitab yang ditulis oleh Dr. Syauqi Abu Khalil, Al-Hadara Al-Arabiyah Al-Islamiyah, yang ditulis buku ini, yang maksud buku ini ialah ketamadunan Arab Islam. Seorang muarikh, sejarawan, ulama besar di Syria. Dia menceritakan tentang kitab ini, tentang ketamadunan Arab ini, Islam ini. Dia menceritakan tentang bagaimana kehebatan ataupun ketinggian pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah. Seperti mana yang kita maklum.
Nabi berhijrah di Mekah ke Madinah, dan akhirnya di Madinah tuan-tuan, selama 10 tahun Nabi dapat mendirikan negara Islam Madinah. Apa yang Nabi bawa dalam pemerintahan itu tuan-tuan? Apa yang Nabi bawa sehingga menjadi pemerintahan yang sangat hebat? Apa yang Nabi bawa? Paksinya ialah disebut dalam kitab ini, iaitu al-musawatu bainan nas. Ini dia punya kehebatan yang Nabi perintah, yang Nabi memerintah di Madinah. Musawatu bainan nas, iaitu kesamarataan antara manusia. Wah, ini penting bang. Dalam kita menjadi seorang pemimpin rumah tangga, pastikan sama rata. Anak laki-laki, anak perempuan, setiap anak tu sama rata. Kita kena adil. Walaupun anak yang ni kita suka, anak yang tak suka ada kan? Bukan tak suka. Yang ni pandai jaga hati kita. Yang ni buat tak tahu je. Mungkin yang ni kita akan bagi lebih. Yang ni mungkin kau besok lain mati sikit je. Sebab apa? Kau pun hidup kau pun dengan ayah pun macam tak tengok je. Kadang mak ayah ada perasaan begitu kan. Di antara anak-anak dia kan. Betul kan? Di antara isteri-isteri dia pun. Kalau dia ada isteri lah. 4. Dah tentu ni isteri dia baik. Yang ni isteri dia kurang sikit. Jadi dalam kita melaksanakan kepimpinan rumah tangga ini, musawatu bainan nas dia kena ada. Kesamarataan. Anak laki-laki, anak perempuan sama-sama je. Kalau anak A kita bagi rumah banglo, rumah B pun bagi banglo juga, contoh. Selepas kematian kita besok, kita bagi sama rata. Walaupun anak yang hujung ni mungkin tak ingat kita, mungkin tak berapa tanggungjawab dan sebagainya, di sudut kesamarataan itu kena sama bang. Ingat, ini pemerintahan yang hebat. Dan kita melihat bagaimana yang dikatakan kesamarataan antara manusia ini, bila mengatakan manusia ini adalah sama. Kita semua ni tuan-tuan sama. Saya dengan tuan-tuan dengan yang lain ni sama seperti gigi yang teratur. An-nasu sawasiyatun kal insani mishtaq. Manusia ni sama aja seperti gigi yang teratur. Gigi ni tuan-tuan, walaupun namanya kapak, walaupun namanya taring, kapak pun hebat, taring pun hebat, geraham pun hebat, geraham bongsu. Nampak macam tak ada apa yang kat ujung kan. Geraham bongsu ni ada kat ujung. Walaupun dia kurang fungsinya, tapi walaupun namanya bongsu, waktu nak cabut tu bang, demam 5 hari. Tu geraham bongsu tu. Walaupun tak berapa fungsi orang kata kan. Tapi waktu nak cabut tu bang, silap-silap pergi doktor bedah lah. Punyalah sakit. Walaupun begitu, itulah yang namanya manusia ni sama. Jangan kata gigi taring, aku yang hebat. Jangan sampai kata gigi geram, aku lebih hebat. Gigi ni fungsinya adalah sama. Ngap, tarik, ngap, lepas tu ngunyah. Kalau tak ada geraham nak ngunyah, susah juga makan macam tu. Sebab apa? Tak ada geraham. Jadi geraham buat juga fungsinya begitu hebat. Telan, nyat, lepas tu masuk dalam perut. Jadi manusia ni sama aja. La fadla li arabin wala a'jamin, dan tidak ada kelebihan di sana orang Arab dan bangsa Ajam. Kita orang Ajam, orang yang bukan bangsa Arab, dan orang Arab ni sebenarnya tuan-tuan di sudut kemanusiaan itu adalah sama. Tidak ada beza. Walaupun kita melihat bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berbangsa Arab. Dimuliakan bangsa Arab dengan beberapa kelebihan. Kita ni orang Ajam kena belajar lagi bahasa Arab. Kena belajar lagi, nak baca Quran kena belajar lagi, dia punya selok belok lagi. Sampai begitulah. Jadi kelebihannya ialah illa bitaqwa, melainkan dia lebih takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun mereka. Siapapun mereka yang dilihat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun mereka, walaupun mereka itu golongan miskin, dhaif dan sebagainya, tapi takwa dia masya-Allah. Takwa dia masya-Allah, maka beliaulah lebih hebat takwanya di sisi yang lain. Dalam hal ini tuan-tuan, tuan kitab ini bawa satu contoh. Dan contoh ini menerusi hadis Nabi SAW, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah. Menceritakan tentang betapa adil Rasulullah saat Nabi memerintah ini. Sangat adil. Diceritakan tentang bagaimana
seorang wanita daripada kabilah Bani Makhzum. Daripada kabilah Makhzum. Kabilah Makhzum ini tuan-tuan di antara kabilah yang sangat mulia. Kabilah, puak, golongan yang sangat mulia di Madinah. Dan wanita ini tuan-tuan telah sabit kesalahan melakukan yang namanya kecurian. Jadi wanita Bani Makhzum ini telah mencuri. Dalam Islam, dalam pelaksanaan hukum syarak Islam yang sebenarnya ialah orang yang mencuri sabit kesalahan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dalam Islam Allah Ta'ala menyatakan laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, sabit kesalahan, maka potong tangan dia. Ini balasan kepada mereka yang mencuri. Dari segi hukum Islam, kena potong. Kata Nabi SAW, jika seorang itu mencuri kali kedua, kena potong tangan dia lagi. Kaki ataupun belah silang, menyelang. Potong kaki kiri dia. Dia mencuri lagi. Dahsyat. Dah mencuri, dah dipotong tangannya, mencuri lagi. Potong kaki kiri dia. Mencuri lagi kali yang ketiga, kerat lagi. Mencuri kali keempat, kerat kaki kanan pula. Mencuri kali kelima, potong kepala. Hukum mencuri ni dia tak mati tuan-tuan. Hukum mencuri ni bukan hukuman dia mati. Kata ulama, dah mencuri lagi kali yang kelima, lepas empat anggota dikudung, diletakkan di penjara, masuk penjara. Ikutlah kajang ke, sekai buluh ke, masuk penjara lah, maknanya begitu. Nak menceritakan kepada kita betapa hukuman mencuri ini sangat serius lah bang. Sangat serius. Jika sabit kesalahan. Jadi wanita ini mencuri. Dalam Al-Quran mungkin tuan-tuan bertanya. Sebab apa bedanya antara berzina dan mencuri? Zina Allah Ta'ala datangkan mula ayat itu wanita. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, sebat. 100 rotan bagi mereka yang belum berkahwin. Curi ini pula Allah mulakan dengan laki-laki. As-sariqu was-sariqatu. Mungkin kita bertanya, kenapa hak zina tu perempuan Allah mulakan ayat ini? Bagaimana mencuri ini Allah mulakan dengan laki-laki? Apa beza bang? Apa bedanya? Secara umumnya mencuri ini banyak yang dilakukan oleh orang laki-laki. Umum. Nak cari orang perempuan mencuri ini mungkin jarang-jarang. Apabila kita melihat satu lagi iaitu berzina, biasanya yang mulakan perzinaan ini ialah bermula daripada kaum wanita. Oh, marah perempuan. Oleh laki-laki pun nakal juga. Ada testimoni tuan-tuan di barat, di New York. Agak menarik. Dia punya kajian ini antara wanita muslimah pakai hijab dengan seorang wanita yang tidak berhijab. Jadi wanita yang tak berhijab ini diminta untuk berjalan di kota. Ada tempat-tempat tu lah, tempat-tempat yang agak ramai manusia, diminta dia berjalan. Jadi kamera pun tengok je. Saat dia berjalan tuan-tuan, tak ada seorang pun yang istilahnya tak pandang. Pakaian dia Masya Allah. Dia tak pakai tudung, pakaian dia Masya Allah lah. Cukup seksa. Cukup menyeksakan hati kita. Menyeksakan hati kita. Dia jalan tu bang, tak ada orang nak kelip mata lah. Istilahnya begitu. Bukan sahaja memandang, malah melirik lagi. Sampai ke belakang lah. Kalau dia boleh pusing 360 darjah kepala dia pusing lah bang. Tak ada orang tak tengok. Semua orang tengok. Kita orang beriman tengok juga. Tengok tak? Tengok tapi tak kelih lagi. Itu Alhamdulillah. Jangan kau tengok kau kelih lagi. Itu berdosa bang. Itu berdosa. Tengok sekali cukup. Jangan kau kelih, itu tak berdosa. Kalau kau kelih, melerit itu berdosa. Maknanya dia jalan tu, kalau 100 orang ada kat situ, 100 orang tengok lah bang. Habis istilahnya, benda free. Buat apa tak tengok, rugi. Tengok. Benda free. Istilah orang lah kan. Tukar pula muslimah berhijab. Orang nak kelih pun tak ada.
nak tengok pun. Maknanya 100 orang yang dia lalu tu, seorang pun tak tengok. Nak tengok apa pakai hijab ni? Nampak apa? Kita tengok pun, macam tu je muka kan. Yang tadi, begitu bunyi dia. Sebagai bukti. Testimoni ini, bagaimana permulaan perzinahan itu dilakukan oleh wanita ini. Itu jadi wanita dalam Islam diminta berhijab, bertudung, jaga akhlak, jaga moralnya, jaga kepribadian dia. Kalau dia okey, kita pun tak heran lah. Betul lah? Kan? Kita pun tak apa-apa heran orang lelaki. Tapi kalau dia menghairankan, barulah kita akan jadi hairan. Ini dia sebagai bukti perbezaan di antara keduanya. Jadi wanita ini tuan-tuan mencuri. Dia mencuri apabila nak jumpa Rasulullah, hukuman dia begitu, potong tangan. Ini daripada kabilah yang mulia. Jadi mereka ni fikir macam mana nak, kalau boleh nak kautim lah, kautim. Lah ni istilah kautim. Selesai belakang. Dia jumpa siapa tuan-tuan? Dia jumpa seorang pemuda, dan pemuda ini cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah. Ayah dia yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, sehingga kan Allah Ta'ala mengabadikan cerita Zaid bin Harithah dalam surah Al-Ahzab. Masya Allah. Anaknya yang bernama Usamah. Bukan Usamah bin Laden, Usamah. Usamah bin Zaid bin Harithah. Cucu angkat Rasulullah. Zaid bin Harithah ini anak angkat Rasulullah. Anak angkat yang Nabi sangat sayang. Adanya cucu, adanya anak, maka menjadi Nabi ini menjadi yang panggil Usamah ini menjadi cucu angkat Rasulullah. Cucu ni tuan-tuan pun tahulah. Tuan-tuan semua ada cucu kot. Memang semua ada cucu. Sayang cucu daripada anak. Betul? Ke sayang anak daripada cucu? Cucu ni ya Rabbi. Atuk pagi-pagi ni jom pergi canai tu? Boleh. Apa yang cucu minta semuanya boleh. Malah kesayangan cucu ini lebih-lebih lagi daripada anak sendiri. Ialah budak kecil. Kan? Dulu anak kita sayang, betul, dah besar. Cucu pula yang kita sayang. Jadi golongan ini tuan-tuan pandai. Digunakan Usamah ini untuk nak bertemu dengan Rasulullah. Paling tidak pun Rasulullah sayang kepada Zaid Usamah ini. Hukuman yang namanya potong tangan itu mungkin diabaikan. Kemungkinan. Bang, cucu jumpa kita, bang, apa benda yang tak boleh kita buat, semua kita boleh buat, betul lah? Sayang cucu, nak kata macam mana? Semua orang begitu. Jadi saat dia jumpa Rasulullah, tuan-tuan, Usamah jumpa Rasulullah, menceritakan tentang kejadian itu. Lalu tuan-tuan, Rasulullah berubah muka dia. Tak pernahlah Rasulullah nak berubah muka saat berjumpa dengan cucu Syed kesayangan Nabi. Berubah muka Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, apakah kamu ingin meminta pertolongan daripada hukuman yang ditetapkan oleh Allah, itu hukuman had yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditentukan oleh Allah? Kau nak tukar ke? Sanggup kau nak tukar? Sanggup kau nak ubah? Begitulah bahasanya. Lalu Usamah bin Zaid bin Harithah mengatakan, Astaghfirullahalazim. Dia mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas tindakan dia yang tanpa berfikir panjang. Demi mungkin nak menyelamatkan yang namanya golongan kabilah Bani Makhzum tadi. Jadi Bani Makhzum ni pandai juga, dia tak ikut direct, dia ikut tepi. Akhir hadis ini tuan-tuan, hadis ni agak panjang. Akhir hadis ini Nabi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, "Lau anna Fatimah binti Muhammad suriqat laqata'ta yadaha," kata Nabi. Ini penegasan Nabi, bang. Mengenai dengan hukum Allah Ta'ala ini, hukum yang namanya qata'i. Hukum yang qata'i ini, hukum yang tak boleh ubah. Sembahyang subuh 2 rakaat tak boleh ubah jadi 1, jadi 3, tak boleh. Kalau katanya potong-potong, sebat-sebat, ini yang hukuman qata'i yang ditetapkan oleh Allah, tak boleh ubah. Dulu, kini dan selama-lamanya. Nabi bersumpah dengan nama Allah, jika Fatimah, bang, Fatimah ni anak kesayangan Nabi, bang. Bang, kalau kita ada anak yang kita sayang sangat ni, kadang-kadang kita pun ada orang panggil belah bagi juga nak menghukum, kan? Betul kan? Anak yang kita sangat, tambah pula anak perempuan, lagilah kita sayang. Nabi bersumpah dengan nama Allah, jika Fatimah mencuri, nescaya aku akan potong tangan dia, jika sabit kesalahan. Ini penegasan Nabi SAW mengenai dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak ada kompromi
dalam pelaksanaan hukum. Inilah yang kita menyatakan tadi, betapa adilnya Rasulullah saat Nabi memerintah di Madinah. Baik. Apabila pelaksanaan hukum yang tertinggi itu dapat Nabi laksanakan, maknanya tuan-tuan, hukuman yang kehidupan biasa ni malah Nabi lebih adil lagi. Dalam pelaksanaan kita, katakan kita nak sembahyang tahajud pukul 2. Kalau kita deret pukul 2, dah tentu mungkin kita demam. Mungkin hari tu je kita buat tahajud. Nanti tunggu tahun depan. Jadi nak melaksanakan yang pukul 2 pagi, kita kena buat 5 pagi dulu kan. Betul, kena buat perlahan. Sampai kita dah biasa tahajud ini, barulah kita dapat buat yang namanya peringkat yang pertama dalam pukul 2 tadi. Maknanya kalau kita dah biasa buat, yang bawah-bawah ni tak ada hal lah. Betul? Ibadah yang biasa-biasa ni, insya-Allah biasanya kita akan boleh buat. Jadi Nabi, tuan-tuan, apabila pelaksanaan hukum yang tertinggi dapat Nabi lakukan, nah kita melihat sebagai contoh dalam hadis Bukhari, menceritakan tentang betapa adilnya Nabi dengan keluarga dia. Satu hadis menceritakan tentang bagaimana Nabi saat berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi seperti mana yang tuan-tuan maklum, memiliki beberapa isteri, betul ? Dan saat itu, hari itu, Nabi tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tuan-tuan, Ummu Salamah menceritakan hadis ini, bagaimana Zainab Al-Jahash, isteri Nabi SAW yang lain, datang rumah Nabi saat Nabi berada di rumah Aisyah. Dia bawa makanan, bang. Dia bawa makanan. Bukan turn dia, tapi dia bawa makanan. Kalau kita lah tuan-tuan, ada isteri 2-3 lah. Kalau. InsyaAllah. Jika kita ada 2-3 isteri lah, saat kita berada dekat rumah isteri muda, turn dia, datanglah isteri yang nombor 1 lah, nombor 1 isteri pertama, datang bawa nasi kegemaran kita misalnya. Kesian cik abang tu, duduk dengan bini nombor 2 Johor, yang bini nombor pertama Kelantan, yang kita orang Kelantan. Jadi Kelantan, makan orang Kelantan punya, Johor mungkin agak sukar kita nak makan. Contoh tuan-tuan, bayangkan makanan Kelantan tadi dibawa rumah Johor. Agak-agak isteri yang kedua ni kecil hati tak? Kakak tadi kata isteri kedua pula. Agak-agak kalau begitulah keadaan kecil hati tak? Kita yang bukan perempuan ni macam kecil hati, tak patut lah maksudnya. Isteri yang pertama bawa makanan isteri kedua, rasa macam tak patut sebab turn dia. Ataupun sebaliknya kita fikir, okey lah nak bagi kan. Nak bagi nasi daging, apalah salahnya, memang kita suka makan nasi daging. Apalah salahnya, itu positif. Kalau negatif, tak patutlah you bawa makanan. I tengah duduk rumah isteri madu you ni. Cemburu tak isteri kedua? Kak. Cemburu tak? Confirm cemburu. Bang, kalau dihantar hari-hari nasi daging, nasi belauk, nasi daging, jam, isteri pertama, isteri kedua akan jam. Saat Zainab Al-Jahash bawa makanan ini, tuan-tuan, cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Rasa cemburu dalam jiwa dia, yang dikatakan oleh Ummu Salamah ini. Apa Aisyah radhiyallahu anha buat saat menerima mangkuk makanan yang dibawa oleh Zainab Al-Jahash? Dia lempar je, bang. Lemparlah makanan tu, pecah pinggan mangkuk, pecah mangkuk tu. Kita sebagai seorang suami ni, agak-agak apa yang kita nak buat? Nak penampar? Nak marah? Siapa kita nak patut bersalahkan dalam hal ini, tuan-tuan? Aku salah ke? Isteri kedua salah ke? Isteri pertama salah? Agak-agaklah, tuan-tuan, soalan cupu emas kepada tuan-tuan. Untuk tuan-tuan fikir, macam mana nak buat kalau ianya berlaku lah. Pinggan dah pecah. Adilnya Rasulullah, tuan-tuan, adilnya Rasulullah SAW kutip mangkuk yang pecah tu. Mampu tak, tuan-tuan, kita nak kutip? Mungkin kita kata, you yang pecahkan, you kena kutip. Kalau kita katakan isteri kedua, lepas tu bye-bye. Bye-bye. Hari ni you boleh get out. Isteri muda kata, you boleh keluar pagi ni. Bang, adil Rasulullah dia kutip lah mangkuk tu. Yang pecah tu dikutip. Lalu dia beritahu kepada
isteri dia, Zainab bin Jahsh ini, Nabi akan ganti dengan mangkuk yang baru. Allahu Akbar. Adillah Rasulullah bang. Tak marah sedikit abuk pun. Situasi yang begitu berlaku dalam keluarga Nabi SAW. Tepuk dada tanya iman kita bang. Bagaimana perlunya kita berlaku adil saat kita duduk dalam keluarga ini. Dan keadilan ini tuan-tuan Nabi bawa dalam masyarakat. Nabi bersama dengan sahabat. Sebagai contoh sekali lagi tuan-tuan 7 suku kita penting. Adil Nabi dengan para sahabat ini sebagai contoh. Yang disebut dalam kitab Dahik Al-Maktum yang ditulis oleh Al-Kandalawi. Dalam kitab ini menceritakan tentang bagaimana saat para sahabat nak pergi perang Badar. Jadi sahabat sebelum pergi perang ni, susunan soft dia macam susunan semayang ni. Nak pergi perang ni, disusun gini. Jadi sebelum peperangan itu berlaku, Nabi buat semakan. Akhir, tengok sahabat ni. Mendapati seorang sahabat yang bernama Sawad bin Ghaziyah. Dia agak ke depan sikit. Ke depan pun sebab perut dia. Dia ke depan daripada soft sebab perut. Apa Rasulullah buat kepada sahabat ini? Ambil busur panah. Bukan nak cocok pun. Letak atas perut Sawad bin Ghaziyah. Tolak sikit supaya dia mengundur. Itu je. Supaya dia mengundur. Saat ditolak tu, bukan tolak pun, Nabi letak je bang. Dia terasa diri dia dianiaya oleh seorang Nabi. Dia kata tak patut seorang Nabi yang mulia ini melakukan hal demikian kepada dia. Ini tidak adil. Kata Nabi. Tak adil ni. Kenapa aku je kena cocok, yang lain biasa, sebab perut dia besar. Saat tu perut dia ke depan. Lalu Nabi kata, jika perlu diadili, adillah. Bang, kalau kita sebagai pemimpin, kalau ada orang bawah kata begitu, kata kita tentera ataupun polis ke ataupun askar, kalau begitu keadaan kita tengah tengok kita punya kita punya barisan tu, biasa ada latihan dan sebagainya. Kalaulah anak buah tu tegur, apa ni bos, elak bos, lepas tu tuan-tuan, kita kena tukar 24 jam. Kita tegur je bos kita akan ditukar 24 jam. Mungkin agaknya. Sebab ini arahan. Arahan dalam tentera ke, dalam polis ke, dalam biawak awam ke, ini arahan kena ikut. Tak boleh langgar peraturan. Boss is always right. Tu dia, begitu. Kenapa tu? Jadi tuan-tuan Rasulullah, adilnya dengan sahabat Rasulullah nak hukum lah. Sebab dia merasakan bahawa itulah penganiayaan yang dikena, maka Rasulullah tu nak hukum. Allahu Akbar. Adil Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Sawad bin Ghaziyah ini? Dia peluk Rasulullah. Peluk. Apa hal pula kata Nabi? Apa hal ni? Kenapa tak balas? Dia kata aku nak sentuh kulit aku ni dengan tubuh Nabi SAW sebelum peperangan Badar ini berlaku. Mudah-mudahan aku syahid, aku akan bertemu dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Allahu Akbar. Dia tak balas bang. Sahabat ni tak balas dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ini adilnya Nabi SAW. Dan keadilan Nabi ni tuan-tuan, kepimpinan melalui teladan. Apabila adilnya Rasulullah dalam pelaksanaan hukum ini, kita melihat adilnya para sahabat melaksanakan kewajipan bernegara ini. Dan kita melihat, sebagai contoh, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, dia memerintah, saat dia menjadi Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama, dia memerintah hanya 2 tahun setengah je bang. Gaji yang didapat daripada Baitul Mal sebanyak 6,000 dirham, 6,000 sepanjang 2 tahun setengah. Cuba tuan-tuan divide. 6,000 dibahagikan dengan 2 tahun setengah. Lebih kurang 30 bulan. Lebih kurang. Maknanya sebulan, Sayyidina Abu Bakar menerima gaji daripada Baitul Mal berapa? 200 dirham. 200 dia bukan saya nak melihat kecilnya jumlah itu, saya nak menceritakan tentang bagaimana integritinya Sayyidina Abu Bakar ini. Bang, kita bekerja dapat gaji, okey, memang hak kita. Tapi bagaimana adilnya Sayyidina Abu Bakar saat dia kering, saat dia nak meninggal dunia, lalu diberitahu kepada anak dia Aisyah radhiyallahu anha berapa ayah dapat gaji daripada Baitul Mal. Dikalkulit 6,000 ayah bayar balik.
bayar balik. Tak ambil satu sen pun hasil daripada tugasnya sebagai seorang pemimpin. Ambil, itu pulang. Itu gaji kita boleh terima. Tapi nak menceritakan betapa kejujuran yang begitu tinggi yang ada pada Saidina Abu Bakar. Saat dia nak meninggal, tuan-tuan, dia tanya anak dia lagi, apa yang ayah tinggal untuk korang ni? Lalu disemak. Apa yang ada, tuan-tuan? Seorang hamba abdi yang memberi khidmat mengasuh anak-anak Saidina Abu Bakar. Satu yang ditinggal. Dan juga seorang pemuda yang membersihkan dia punya pedang. Dua. Dan yang ketiganya ialah seekor unta yang membawa bekalan air. Ini yang ditinggalkan. Hanya inilah yang ditinggalkan oleh Saidina Abu Bakar saat dia memerintah selama 2 tahun setengah. Saat Saidina Abu Bakar nak menerima tugas yang besar itu sebagai pemimpin yang kedua, menangis Saidina Abu Bakar, menangis Saidina Umar. Menangis Saidina Umar dan mengatakan bahawasanya, adakah aku mampu saat aku nak meninggalkan besok pemerintahan ini macam seperti mana yang ditinggalkan oleh Saidina Abu Bakar. Menangis bang. Takut tak mampu. Sebab Saidina Abu Bakar apabila dia habis jadi pemerintahan, tak ada apa yang tinggal dalam hidup dia. Itu yang menangis Saidina Umar. Saidina Umar ni tuan-tuan, ketika dilantik menjadi ketua negara Khulafa' Ar-Rasyidin, zaman Saidina Umar ni tuan-tuan, dia buka kota. Zaman Saidina Umar ni buka kota sana, buka daerah sini, buka kota. Maksudnya menawan tempat dan sebagainya. Berdakwah lah. Lawan, menawan tempat tu. Ada 4 konsep yang Saidina Umar bawa saat menawan satu kota tu ataupun daerah. Apa Saidina Umar bawa? Keadilan. Dia menawan dia keadilan yang dia bawa, kesejahteraan yang dia bawa, keamanan yang dia bawa, kebebasan yang dia bawa. 4K. Ini moto dalam perjuangan Saidina Umar ini. Dia tak melakukan kezaliman kepada tempat yang ditawan. Sehingga dipesan kepada komander-komander dia, kalau you berperang, jangan bunuh perempuan. You perang, jangan bunuh wanita. You perang, jangan tantas pokok. You perang, kalaulah musuh itu mulakan peperangan, you jangan cincang dia kalau dia mati. Wah, ada pesan baik-baik lah. Walaupun kita geram bang, kalau musuh mula dulu, masa saat kita berperang, biasanya kalau dan kita matikan dia, kita cincang dia dulu. Kita cincang habis-habis. Itu yang pesan Saidina Umar. Saat dia mula dulu, jangan kau cincang mayat itu. Mati maknanya mati, jangan menyeksa mayat itu. Sehingga kan orang-orang Yahudi di Khaybar telah melanggar satu perjanjian bersama Saidina Umar. Langgar perjanjian bang. Apa Saidina Umar buat? Saidina Umar escort, dihalau keluar daripada Madinah, tak bunuh pun. Sebab dia melanggar perjanjian ataupun dia melawan balik pemerintahan Saidina Umar. Saidina Umar keluarkan mereka itu daripada Madinah dengan penuh hormat dan takzim, lalu menyatakan kepada mereka, pergilah ke tempat yang kau nak pergi, kami akan escort. Apa yang kau tinggalkan harta benda dekat Madinah, kau kena tinggalkan. Ini perjanjian yang dibuat. Seorang pun tak dibunuh. Berbeza dengan Hitler. Hitler pernah memerintah Jerman. Betul? Saat Hitler memerintah Jerman, apa yang dia buat kepada orang Yahudi? Seramai 6 juta orang Yahudi dibunuh bang. Bang, bukan 1 juta bang, 6 juta. Orang Yahudi yang dibunuh sebab orang Yahudi ni dilihat mengawal ekonomi Jerman pada ketika itu. 6 juta bang. 6 juta dibunuhnya. Hitler pernah membunuh orang Yahudi dalam sejarah. Tahun 1992, 95 ada satu peperangan. Peperangan kita melihat peperangan yang sangat zalim, yang sangat kejam, sangat ganas di luar kemanusiaan itu sendiri. Di mana tuan-tuan? Peperangan di antara Herzik dan Bosnia. Ingat tak tahun 1992? Tentera Herzik, Ortodok masuk Bosnia. Bosnia ini daerah ataupun kawasan orang Islam. Orang Bosnia ni orang Islam, tapi tak mengamalkan Islam, tapi dia Islam. Tentera Herzik ni tuan-tuan masuk Bosnia. Lalu kita melihat bagaimana mereka ini masuk kampung Bosnia. Dia telah membunuh seramai 200,000 orang.
bunuh, masuk kampung, bunuh terus. Saya cerita tadi kan, bagaimana Sayyidina Umar masuk kota, tawannya keadilan, keamanan, kesejahteraan dan juga yang disebut sebagai kebebasan. Bebas. Bunuhlah bang orang Bosnia. Dan 5,000 ataupun 50,000 di kalangan mereka, wanita dirogol. Dirogol bang. Ini kita nak melihat betapa keadilan Islam itu sebenarnya. Dalam konteks pelaksanaan dalam kehidupan. Walaupun peperangan. Dan kita lihat bagaimana Barat Amerika pernah masuk Iraq. Apa dia buat terhadap orang Islam bang? Tuan-tuan tahu. Masuk di mana lagi? Banyak tempat yang dia masuk. Bukan membawa kedamaian, kesejahteraan, keamanan, keadilan. Malah dia bawa kekejaman atas penduduk yang ditawan. Di Libya misalnya. Wah, Iraq, yang paling dekat Iraq. Ini yang berlaku. Dan di Taurus, satu pulau, Taurus, bagaimana Alexander the Great, kita kata the Great dalam cerita Alexander the Great kan. Bagaimana dia masuk Taurus tuan-tuan, dia tawan Taurus ni majoriti umat Islam. Dan kita melihat bagaimana sejarah membuktikan dia kerat kepala umat Islam seramai 30,000 orang, lalu kepala-kepala mereka ini digantung di kota-kota di Taurus. Wah, ini beda sungguhlah. Keadilan kita orang Islam daripada mereka-mereka yang apabila saat menawan sebuah negara itu, dia melakukan perbuatan kejam dan sebagainya. Dan ramai lagi tuan-tuan dan banyak lagi peristiwa-peristiwa seumpama ini yang kita nak bedakan seperti mana kita sebut tadi keadilan. Akhirnya tuan-tuan, last. Zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni tuan-tuan, pernah berlaku satu kes. Dia pergi pasar. Saya nak pendekkan cerita. Dia pergi dalam satu hadis ni, dia pergi pasar. Tiba-tiba dia mendapati ada orang Yahudi ni dia jual baju besi. Banyak kasut lah, kadang kita kasut kena curi, dia jual kat pasar malam. Tengok tuan pasar malam, ni baju kasut aku kan. Jadi Sayyidina Ali ni melihat baju besi perang Sayyidina Ali ni dijual oleh orang Yahudi di pasar. Lalu kata Sayyidina Ali ketika itu menjadi ketua negara. Ketua negara bang. Pergi pasar tengok, aku punya ada kat sini. Kalau kita dah sejaya, memang maut lah orang tu. Aku ketua negara memang maut. Lalu tanya, ini saya punya ni. Apa jawab Yahudi? Boleh. Tapi perlu dialili. Perlu bukti. Wah. Peniaga pun ganas juga. Boleh nak ambil Tuan Presiden, tapi kena bukti Tuan Presiden. Oh yo, itu macam kah? Lalu berjumpa dengan seorang hakim yang bernama Shuraih Al-Qadi. Shuraih Al-Qadi ini terkenal dengan keadilan dia dalam dia mentadbir negara ini. Seorang hakim yang sangat berintegriti tinggi. Jumpa Qadi Shuraih bin Qadi. Jumpa Shuraih bin Qadi, seorang sahabat jugalah Nabi sallallahu. Menerangkan tentang hal itu, keterangan. Lalu kata hakim, Sayyidina Ali boleh datang bukti tak? Sayyidina Ali boleh datangkan bukti tak? Sebab dalam fiqh al-bayyinatu ala mudda'a. Orang yang datangkan pendakwaan itu kena ada bukti. Betul lah, kita nak dakwa seorang kena ada bukti. Tak boleh sembarang. Jadi kata Sayyidina Ali, ada bukti. Siapa bukti dia? Yang nak mengatakan bahawasanya alat peperangan tadi yang diambil oleh orang Yahudi tadi, baju besi tadi, lalu dia ambil siapa tuan-tuan? Dia ambil anak Sayyidina Ali bawa bukti. Sayyidina Ali bawa bukti anak dia, Hasan. Bapa bawa anak sebagai bahan bukti yang mengatakan tu barang dia. Kalau kita lah dah confirm nak kata, oh iyalah ayah ni, ayah punya ni, dia ni pencuri ni. Betul ni ayah punya. Sayyidina Ali bawa Hasan di mahkamah. Lalu kata Hasan, betul lah ayah punya ni. Ayah punya. Sebagai bukti, saksi. Ini saksi dia sebut. Yang mengatakan bahawa ini barang Sayyidina Ali. Apa Qadi, Shuraih Al-Qadi buat keputusan? Akhir perbicaraan itu, maka dia memutuskan baju besi ini kepunyaan Yahudi. Bukan untuk Sayyidina Ali. Oh bang. Dahsyat Dalam kehakiman itu, hakim boleh putuskan hak ini adalah hak Yahudi. Akhir cerita tuan-tuan, apabila Yahudi melihat kebenaran Islam itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba masuk Islam.
Orang pun heran dalam mahkamah tu, lalu kata sebab apa saya Islam? Saya nampak sendiri kebenaran Islam. Seorang pemerintah yang tinggi kalah dalam pembicaraan sebab tak ada bukti. Conflict of interest. Conflict of interest yang dibawa oleh Sayyidina Ali. Dan akhirnya masuk Islam, jadilah seorang yang baik. Jadi begitulah tuan-tuan bincang kita pada pagi ini mengenai dengan keadilan, menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Taala dalam urusan kita seharian. Saya akhiri tuan-tuan dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.